Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam yang penuh barakah ini kita dapat bersua muka ya. Tapi kita bersua muka secara atas talian pada kali ini ya. Okey. Jadi sebelum saya meneruskan sesi saya pada malam ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua penonton di luar sana, ibu bapa, terutama ibu bapa tingkatan 2 MRSM Tun Mustafa Tawau, dan kepada pelajar-pelajar MRSM Tun Mustafa Tawau tingkatan 2 yang sudah berada di dalam dewan ya setakat ini. Okey, bolehkah minta lambaikan tangan kepada parent-parent kamu, pelajar tingkatan 2? Ya, okey, itu dia wajah-wajah pelajar tingkatan 2 yang sedang melihat live kita pada malam ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada dua orang panel jemputan kita pada malam ini ya, iaitu yang pertama ialah Profesor Dr. Baba Mustafa. Beliau merupakan dekan ya Fakulti Sains dan Sumber Alam dari Universiti Malaysia Sabah, UMS. Okey, selamat datang doktor. Okey, dan dan seorang lagi Puan Rosita binti Muhammad Jamil ya, iaitu beliau merupakan pengarah Kolej Komuniti Lahad Datu. Dan saya difahamkan Puan Rosita juga merupakan pelajar MRSM dahulu ya, pelajar MRSM, iaitu MRSM terendah ya. Okey, jadi malam ni sebagai alumni MRSM lah ya, untuk kita sama-sama share, dan dalam masa sama juga sebagai wakil ibu bapa untuk pelajar tingkatan 2. Ya. Pada malam ni kita bersama dengan dua orang insan yang sangat hebat ya, saya rasa, dan beliau mereka berdua telah banyak berbakti dan juga berkorban untuk pelajar-pelajar, terutama pelajar di Kolej Komuniti Lahad Datu dan juga UMS Sabah, khususnya di Fakulti Sains dan Sumber Alam UMS. Okey. Jadi untuk tidak melewatkan masa, saya ingin memberi satu soalan sebagai permulaan. Tapi sebelum saya beri soalan, saya ingin memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-As, iaitu yang bermaksud, demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dan dengan kebaikan dan berpesan-pesan dengan sabar. Okey, sadaqallahul azim. Jadi sebagai permulaan, saya ingin menunjukkan satu soalan kepada Puan Rosita, iaitu soalannya berbunyi, sebagai seorang ex-MRSM, bagaimanakah cara yang boleh dilakukan oleh seorang pelajar bagi menguruskan emosi bila berhadapan dengan situasi yang mencabar ini dan mereka tidak ada ibu bapa di sisi dan tidak boleh balik ke rumah. Okey. Jadi saya serahkan kepada Puan Rosita untuk mengulas sedikit berkaitan dengan pertanyaan saya. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada tuan moderator kita pada malam ini, iaitu Cikgu Kuharudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera yang berbahagia Prof. Dr. Baba bin Mustafa, Dekan Fakulti Sains dan Sumber Alam, Universiti Malaysia Sabah, barisan guru-guru, kaunselor, guru-guru, para pelajar tingkatan 2 para pelajar MRSM
MRSM TMT, para ibu bapa yang menyaksikan program ini secara live. Jadi saya ini saya perkenalkan dulu diri saya yang sebelum ini telah disebutkan oleh moderator kita tadi, iaitu saya adalah Puan Rozita binti Muhammad Jamil, adalah merupakan pengarah Kolej Komuniti Lahad Datu, pernah bertugas di Kolej Komuniti Tawau sebagai timbalan pengarah pengurusan dan juga pensyarah dalam bagi program CJ Sistem Komputer dan Sokongan. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih saya kepada pihak MRSM TMT kerana memberi kepercayaan kepada saya selaku wakil ibu bapa untuk berkongsi pengalaman dan juga nasihat serta motivasi kepada para pelajar tingkatan 2 khususnya MRSM TMT. Sebelum itu ya, untuk makluman para pelajar tingkatan 2 semua, anak-anak, saya merupakan bekas pelajar MRSM Terendak Melaka. Bermula dengan tingkatan 4 pada tahun 1964 hinggalah 1965. Bagi saya, kehidupan di MRSM banyak mengajar saya erti kehidupan dari sudut pengurusan masa, pengurusan diri, cara untuk berdikari, dan bila kita rangkumkan semua sebenarnya dia menjadikan kita insan yang lebih baik dan cemerlang. Okay, jadi mungkin daripada pengalaman saya sebagai bekas pelajar MRSM, saya boleh berkongsi pengalaman ini yang boleh diguna pakai untuk adik-adik semua, anak-anak semua, khususnya pelajar tingkatan 2 dalam menangani pembelajaran dalam tempoh PKPB ni. Sebab saya percaya anak-anak semua, kita ni dalam negara kita sedang dilanda pandemik wabak COVID-19, khususnya di negeri Sabah, di mana pada bulan September, awal bulan September hari itu, pihak pengurusan MRSM TMT tidak membenarkan anak-anak untuk pulang ke rumah, dan juga para ibu bapa tidak dibenarkan untuk melawat anak-anak. Kerana apa? Kerana untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ni di kalangan warga TMT, khususnya pelajar-pelajar yang tinggal di asrama, guru-guru dan juga semua warga TMT. Jadi saya percaya anak-anak ni berasa rindu dengan ibu bapa, adik-adik, berasa sedih, berasa homesick dan sebagainya. Tipulah saya katakan sebagai seorang pelajar, saya tidak ada mempunyai perasaan homesick untuk balik ke rumah, terasa rindu. Tipulah saya kata. Memang ada sekelumit rindu dalam hati kita untuk memeluk ibu kita, untuk bersama dengan ibu kita dalam tempoh PKPB ini. Sebab kita tahu dalam tempoh PKP ini anak-anak, ibu bapa semua tinggal serumah, kecuali anak-anak yang berada di MRSM TMT ini perlu berada terus di MRSM TMT. Mungkin anak-anak ni berasa sedih, berasa rindu terhadap ibu bapa kita. Jadi jangan membuatkan rasa kesedihan kita itu menyelubungi kita sehingga kita tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada kelas yang dijalankan, tidak dapat terlibat secara aktif dalam segala aktiviti-aktiviti yang telah dirancang oleh pihak pengurusan. Jadi di sini saya cuba untuk berkongsi pengalaman saya sebagai bekas pelajar MRSM, apa yang boleh adik-adik, anak-anak gunakan tips-tips ini dalam mengharungi kehidupan dalam tempoh PKPB ini, tidak dapat pulang ke rumah. Antaranya tips yang pertama, apabila kita berasa sedih, kadang-kadang ada segelintir pelajar ni bila dia rasa sedih dia suka duduk bersendirian. Jadi elakkan untuk kita duduk bersendirian, sebab bila kita duduk bersendirian ni kadang-kadang syaitan datang untuk membisikkan perkara-perkara yang negatif. Jadi kita sebagai pelajar, kita cuba untuk tanamkan sikap yang positif. Macam mana kita nak tanamkan sikap yang positif? Kita cuba flag balik. Kita tanya diri kita, kenapa cikgu tak membenarkan untuk kita pulang? Kenapa pihak pengurusan tidak membenarkan kita pulang? Kerana
kita reflect balik. Cuba kita fikir balik, kita renungkan balik pada PKP awal hari itu bermula pada 18 Mac, anak-anak berasa bertuah kerana diberi peluang untuk bersama dengan ibu bapa daripada bulan Mac hinggalah ke bulan pertengahan Ogos yang lalu untuk bersama dengan ibu bapa. Saya rasa tempoh ini tempoh yang lama anak-anak bersama dengan keluarga, tapi kaedah pembelajaran anak-anak ini adalah secara online. Reflect balik dengan keputusan kita yang baru keluar semester yang lalu, baru keluar yang baru ini, reflect balik. Adakah keputusan peperiksaan itu semakin naik ataupun menurun? Saya difahamkan, saya dimaklumkan oleh Cikgu Suryani, keputusan peperiksaan bagi pelajar tingkatan 2 agak menurun sedikit. Kerana kita reflect balik cara dan kaedah pembelajaran kita secara online itu. Kadang-kadang bila kita di rumah, kita belajar secara online agak sukar. Kerana apa? Kerana banyak gangguan daripada adik-adik, gangguan untuk menonton TV. Kemudian bila guru nak start kelas, ada pelajar yang belum bersedia lagi. Dan ada yang terpaksa untuk top upkan lagi untuk dapatkan line internet dan sebagainya. Ada juga segelintir pelajar yang kadang-kadang dia simpan soalan tu, nanti dah hujung nak masuk persekolahan baru kumpul dan buat. Jadi mungkin kaedah pembelajaran secara online tu kurang memberi kesan yang mendalam kepada pelajar-pelajar. Jadi saya rasa dalam tempoh PKPB ni yang bermula pada 29 Ogos hari itu sehingga dilanjutkan sehingga 9 November nanti, saya rasa ini adalah satu peluang kepada para pelajar untuk berada di kampus, di maktab untuk belajar lebih fokus lagi. Sebab saya difahamkan guru maklumkan kepada kami pembelajaran satu hari diperuntukkan 2 subjek saja. Bermakna para pelajar ini boleh fokus kepada 2 subjek. Okay, dalam satu hari tu 2 subjek, mungkin dalam kelas tu pelajar-pelajar boleh buat latihan, perbanyakkan latihan untuk meningkatkan lagi kefahaman. Kemudian ada guru bersama dengan kita, mungkin terus boleh bertanyakan soalan kepada guru apa yang kita tidak faham. Dan ambil peluang ini juga untuk membuat kaedah nota yang paling ringkas untuk kita faham, peta minda dan sebagainya. Sebab bila kita berguru secara bersemuka amat mudah. Apa yang kita tak faham boleh terus tanya dengan guru dan guru boleh perbetulkan apa yang kita salah. Itu kebaikannya kita belajar secara bersemuka berbanding kita belajar secara online. Okay, tips yang ketiga adalah anggap kawan kita tu seumpama dengan keluarga. Sebab apabila kita buka mata, kita bangun tidur, kita pandang kiri kanan, kita pandang kita nak pergi kelas, kita nak pergi dewan makan, kita nak tidur, semuanya adalah kawan. Kawan kita adalah menghampiri dengan kita. Jadi sekiranya kalau kan keluarga ada perasaan negatif yang menyelubungi kita, okay, supaya perasaan itu dapat diredakan. Okay. Jadi seterusnya mungkin rakan-rakan yang lain buat group discussion antara 4 ataupun 5 orang. Okey, begitu supaya bila kita buat group discussion ini, pelajar-pelajar dapat membantu kelemahan pelajar yang lain. Tidak salah, sebenarnya bagus kita berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar yang lain. Sebab bila kita berkongsi ilmu ni sebenarnya satu, kita membantu rakan kita yang lemah. Yang kedua, sebenarnya kita dapat pahala lagi, menambahkan pahala lagi kita sebab kita bantu kawan yang lemah yang dipelajari. Okey. Jadi pada masa yang sama cuba bantu rakan-rakan berkongsi nota-nota ringkas yang telah dibuat. Saya rasa itu adalah kesan yang baguslah kepada pelajar-pelajar ini dalam menangani emosi. Okay, seterusnya ingat matlamat kita kenapa berada di MRSM, kenapa kita dihantar untuk belajar ke MRSM. Ingat, ibu bapa, ibu adalah harapan yang tinggi dan mereka
mempunyai mindset bahawa MRSM adalah tempat institusi pendidikan yang terbaik dalam melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang. Jadi ibu bapa mempunyai harapan yang tinggi untuk anak-anak belajar di MRSM menjadi contoh yang baik untuk anak semua. Jadi sebagai anak-anak, bagaimana untuk kita melaksanakan tanggungjawab tadi? Caranya ialah satu, kita belajar bersungguh-sungguh. Belajar bersungguh-sungguh, okey. Kemudian reflect balik keputusan yang keluar hari itu, kenapa kita lemah di bahagian mana. Gunakan peluang yang ada di MRSM ini dalam tempoh PKP ini untuk memperbaiki kelemahan dari sudut pembelajaran kita, cuba untuk cari kelemahan, jumpa cikgu, berbincang dengan cikgu, berjumpa dengan rakan-rakan semua. Jadi mungkin dengan ini kita boleh meningkatkan lagi kefahaman terhadap subjek yang diajar dan kita cuba untuk membuat nota-nota yang ringkas. Bila kita buat nota yang ringkas, kita faham, dan apabila peperiksaan menjelang, kita mudah untuk menjawab soalan yang diberi. Dan seterusnya mungkin prestasi kita akan naik. Bila kita dapat keputusan yang cemerlang, ibu bapa kita sebenarnya gembira melihat prestasi dan keputusan yang anak-anak bawa ni lebih cemerlang. Jadi ibu bapa akan lebih tersenyum, gembira. Jadi tunjukkan anak-anak dalam tempoh PKP ini sebenarnya anak-anak boleh untuk memperbaiki lagi keputusan daripada semester yang hari itu, menunjukkan keputusan yang lebih cemerlang. Okey. Jadi gunakan manfaat waktu yang ada ini untuk memperbaiki keputusan kita pada semester yang lalu. Dan akhir sekali, hubungi ibu bapa, tanyakan khabar mereka, jangan tunjukkan keresahan kita, menangis sebab tidak dapat pulang ke rumah, tapi kita ceritakan apa yang kita buat di MRSM, memberikan ibu bapa kita tidak resah. Ibu ni bila dia dengar anak dia resah, dia akan rasa macam kenapa macam tu. Jadi kita berikan kabar gembira kepada ibu bapa kita supaya kita lihat reaksi mereka dalam keadaan yang gembira. Dan saya terlupa satu lagi poinnya, jangan lupa untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Solat 5 waktu jangan lupa, banyakkan berdoa. Kita sebagai anak ini doakan agar dipermudahkan, dilapangkan dada, kita menerima ilmu ni dipermudahkan, doakan kebahagiaan ibu bapa kita, dan juga kita doakan agar wabak pandemik ini, musibah ini dapat diambil dengan cepat oleh Allah. Kita ingat setiap musibah yang datang ini ada hikmahnya. Jadi kita sebagai ibu bapa boleh mendoakan kesejahteraan anak-anak kita, kebahagiaan anak-anak kita sentiasa selamat di MRSM, dan juga kita doakan agar dilapangkan dada dan dipermudahkan anak-anak ini untuk menerima ilmu, sebab doa ibu ni sebenarnya tiada hijabnya. Dan jangan lupa untuk sekiranya ada masa terluang, kita cuba untuk mengaji Al-Quran. Itu saja yang saya dapat kongsikan pengalaman saya semasa belajar. Ingatlah anak-anak, setiap kesusahan yang kita alami, sekiranya kita berjaya untuk harungi kesusahan itu, pastinya akan membawa pengalaman yang manis kepada kita semua. Okay, ingatlah dalam surah Al-Insyirah ada disebutkan bahawa pada ayat ke-5 dan ke-6, di sebalik kesukaran itu, Harudin daripada saya. Okey, terima kasih kepada Puan Rozita di atas mengulas berkaitan dengan macam mana cara pelajar boleh menguruskan emosi walaupun tiada ibu bapa di sisi. Okey, saya rasa tips banyak tips yang dibagi, dan pelajar bolehlah kita aplikasikan, ambil yang pelajar rasa boleh. Saya rasa semua tip yang saya tanda dekat sini 7, saya dapat 7. Saya rasa bolehlah pilih mana-mana satu ataupun ambil kesemuaannya sebagai aplikasi kita untuk menguruskan emosi kita, supaya dapat memberi kecemerlangan kepada diri kita lagi. Okey, jadi saya nampak Prof Baba tak
bersabar dah untuk nak memberi ucapan untuk nak bercakap. Jadi sebelum saya meneruskan soalan, saya ingin memberikan satu kata-kata mutiara satu kata-kata mutiara. Okey, yang berbunyi, jangan pernah takut untuk mencuba, kerana tanpa mencuba kita tidak akan pernah merasakan keberhasilan. Okey, jadi ini adalah satu mindset yang dimiliki oleh seseorang. Jadi soalan saya, Prof, apakah mindsetting yang perlu ada pada seorang pelajar serta ibu bapa ketika ini, dan bagaimanakah kita boleh tanamkan mindsetting tersebut di dalam diri kita? Okey, dipersilakan Prof. Terima kasih moderator Cikgu Koharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua anak-anak tingkatan 2 MRSM, Tun Mustafa Tawau, guru-guru yang mungkin ada bersama kita secara atas talian, dan mungkin juga ibu bapa. Tadi cikguku menyatakan kita mewakili ibu bapa. So bolehlah mewakili, tapi itulah kadang-kadang mungkin apa yang saya katakan ni tidak mewakili semua. Saya mohon maaf sebab background saya pun bukannya motivasi macam guru kaunselor kita ni, cikguku ni sebenarnya dia lebih arif lagi. So untuk makluman, saya adalah seorang pensyarah di Fakulti Sains Sumber Alam dalam bidang geologi, saya dalam Fakulti Sains. Sedikit sebanyak pengalaman saya sebagai seorang pentadbir dan juga seorang penyelidik mungkin dapat dikongsi bersama kepada anak-anak kita lah untuk mengisi masa lapang mereka pada malam ini. InsyaAllah semoga ini dapat dijadikan sebagai suatu garis panduan ataupun sebagai semangat untuk menyuntik semangat lah. Agak lama jugalah saya berada di Universiti Malaysia Sabah. Saya join pun pada, saya rasa dah lebih 20 tahun lah, 96, 1996. Dan sebenarnya saya berasal daripada Tawau tapi dah menetap lama di Kota Kinabalu. Pernah juga saya duduk di asrama lah, bukan di MRSM, di Sekolah Menengah Sains. Ada juga pengalaman duduk di asrama. Tapi suasananya tidak sama dengan suasana apa yang anak-anak alami sekarang di MRSM. Soalannya agak mencabar tadi, mindsetting untuk anak-anak. Kalau kita lihat pandemik COVID-19 ini merupakan suatu cabaran yang amat besar di MRSM untuk anak-anak, bukan sahaja di dalam maktab, tapi kalau kita lihat di luar, even di tempat kerja ibu bapa, di tempat di tadika, di pengajian tinggi juga mengalami masalah yang sama. Maksudnya di sini anak-anak bukan keseorangan, bukan dalam maktab sahaja, tapi fenomena ini adalah fenomena yang norma baharu yang berlaku di seluruh negara, di seluruh dunia. So norma baru ini memerlukan beberapa SOP yang perlu dipatuhi. Mungkin anak-anak biasa semua dengar kita perlu amalkan kebersihan, dan saya rasa memang di MRSM ni itu adalah fokus utama sempena COVID-19, pandemik COVID-19 ini. Kemudian anak-anak kena basuh tangan. Saya nampak pun dalam layar ini anak-anak semua menggunakan pelitup muka dan mempunyai, dan juga mengamalkan jarak fizikal. So itu adalah norma baharu yang perlu anak-anak semua ikuti sepanjang berada di maktab, dan kalau keluar nanti apabila pandemik ini masih lagi berterusan. Dan yang terkini kalau kita lihat apa yang telah diperkenalkan oleh
Kementerian Kesihatan Malaysia, anak-anak tu kena faham satu tagline, iaitu CAPP, ya. Cegah dari awal, amal norma baharu, kita patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKM ataupun di Kementerian Kesihatan peringkat negeri, dan juga pantau status kesihatan, ya. Kita kena terima bahawa pandemik COVID-19 ini adalah suatu kejadian, suatu fenomena, dan peristiwa ini telah berlaku, ya. Ini kalau yang beragama Islam, kita terima bahawa ini adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mesti ada hikmah yang tersembunyi di sebalik kejadian ini, ya. Jadi anak-anak kena ada minda yang positif, jangan terlalu berfikir negatif, terlalu banyak kekangan yang perlu dipatuhi apabila berada di maktab, ya. So mind setting anak-anak kena clear. Kita kena bersifat kita kena tanamkan minda yang positif bahawa saya duduk di maktab sepanjang PKPB ini, ya, perlu mematuhi apa yang telah disarankan oleh manajemen ataupun pengurusan maktab MRSM lah, ya, yang ada di situ. So anak-anak kena ikut yang itu, ya. So dengan mengamalkan apa yang telah ditetapkan itu, maka insya-Allah anak-anak ini akan boleh sihat, ya, tidak tidak mengamalkan ataupun tidak melawan undang-undang ataupun syarat-syarat yang telah ditetapkan di maktab, ya. Yang itu kita kena ikut arahan, ya. Saya rasa di maktab ni semua anak-anak semua ikut arahan, kan, ya. Kemudian tadi Puan Rosita dah banyak cerita tips-tips. So sebagai panel kedua ni saya beruntunglah. Banyak telah disebutkan, saya perlu ulang lagi, ya. Banyak sebagai pengalaman bekas student di MRSM dan tips-tips untuk PNP, pengajaran dan pembelajaran sepanjang berada di maktab dengan keadaan suasana pandemik COVID-19 ini, ya. So main setting yang mungkin anak-anak boleh lihat adalah cuba fikirkan, ini pun tadi Puan Rosita dah sebutkan, apa tujuan anak-anak datang ke MRSM, kan? Apa tujuan dia? So tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menimba ilmu, untuk mencapai cita-cita masing-masing, kan, ya. Jadi apa yang telah disarankan oleh manajemen di sana kita kena ikut, ya. Dan mungkin sedikit pengalaman daripada saya sebagai seorang pensyarah ataupun sebagai seorang penyelidik lah. Saya dah bincang dengan Cikgu Ku tadi, ya. Sebab mungkin sedikit sebanyak dengan sharing ini anak-anak dapat sedikit suntikan motivasi lah apabila mengikuti program ini, ya. Suasana COVID ini cuma memerlukan kita jaga SOP, ya. Kita berada dalam ruang lingkup yang dibenarkan saja dan kita tidak dibenarkan keluar. Dan mungkin uncle ingin sharing sedikit pengalaman. Dulu saya pernah mengikuti suatu program yang dipanggil Scientific Expedition to Antarctica, ya. Ekspedisi saintifik ke Antartika. Itu berlaku 2005, 15 tahun. Lama sudah, 2005 ya, pada masa itu. Dan saya kena set minda saya apabila ke sana apa yang perlu kita sediakan. Sebab suasana di sini memang di sana sangat berbeza dengan apa yang ada di tempat kita lah, ya. Sangat berbeza. Kalau di sini kita boleh berpakaian seperti biasa, seperti yang ada sekarang ni lah di kawasan tropika. Tapi apabila kita berada di sana, kita berada dalam suasana yang mempunyai suhu yang sangat berbeza, ya. Suhunya sangat ekstrim, ya. Kalau mungkin anak-anak boleh tengok peta dunia itu di mana kedudukan Antartika, dia berada di bahagian kutub selatan, jauh di bawah, ya. Dan sangat sejuk.
So apa yang perlu disetkan di situ, kita punya minda, ya. Kita kena sedia dengan suasana suhu yang sangat ekstrim, ya. So itu adalah suatu norma yang baru bagi uncle pada masa itu, ya. So biasa dengan pakaian seperti ini dia sangat sejuk, kan. So kita kena bersedia, dan pada masa itu memang kita bersedialah dengan membaca membaca info-info yang suhu yang ada di sana lah. Itu salah satu daripada yang kita kena bersedia. So kita kena ada knowledge ataupun pengetahuan tentang kawasan tersebut. So uncle ada baca, memang sangat sejuk dan kita perlu bersedia dengan keadaan yang sangat ekstrim itu. Itu yang pertama. So yang kedua pula, apabila sampai di sana, sebelum sampai ke sana dia melibatkan suatu penerbangan yang agak lama, ya. Uncle akan daripada Malaysia transit dekat Mesir, mesti pergi. So kita lalu di kebahagian Afrika Selatan lah, Afrika Selatan, dan di sana kita pergi dengan menaiki suatu kapal yang icebreaker lah, dipanggil icebreaker, yang besar. So sepanjang perjalanan daripada situ, daripada South Africa ke Antartika tu, dia mengambil masa selama 15 hari, ya. Dan di situ pun kena fokus lagi, sekali lagi, mind setting itu kena set lagi. Kita akan berada di dalam suatu kompartmen, dalam suatu ruang, suatu kapal. Satu kapal yang besar, tapi kita tidak boleh ke mana-mana, kita dalam kapal saja, ya. Jadi uncle dalam kapal itu, sepanjang perjalanan, uncle luangkan masa dengan mentelaah dan juga membuat observation lah, pemerhatian sepanjang perjalanan, diisi masa lapang pada masa itu, ya. Dan di situ juga suasana normanya sangat berbeza, sebab sepanjang perjalanan laut tidak semestinya tenang selalu, ya. Ada suatu ketika di mana apabila kita melalui suatu lautan yang bergelora, mungkin kalau anak-anak pernah baca buku, dia sebut Tanjung Pengharapan, ada lautan yang sangat bergelora di sana. Dia pertembungan antara dua gelombang yang besar, ya, gelombang. Jadi biasa gelombang dia naik ke atas turun, bawah, ya. Dia bergelombang macam graf sinus tu lah. Tapi ini bukan, dia ada lagi daripada tepi. Dia daripada tepi kiri dan kanan. Physical kena kuat masa itu, dan of course kita kena adapt, kita kena asimilasi dengan suasana itu, dengan suasana kapal yang bergelora, ya. Bukan sahaja dia turun naik, tetapi daripada kiri ke kanan lambungan ombak itu berlaku dalam beberapa hari, ya. Dan ada rakan-rakan uncle, kebanyakan itu berada daripada berbagai negara lah, kebanyakannya daripada India, daripada Russia, daripada Australia lah, ya. So ada yang agak berumur masa itu, physically tidak seberapa kuat, mereka ramai yang collapse lah. So itu pengalaman yang kedua yang perlu ditemui sebelum kita sampai mendarat di sana. Dan sepanjang perjalanan juga, untuk makluman anak-anak, uncle adalah saya rasa dalam 2 orang sahaja yang beragama Islam, dan banyak kena belajar, sebab tu salah satu daripada elemennya adalah spiritual, ya. Of course, solat 5 waktu kita perlu teruskan, kita tak boleh tinggalkan, dan kita kena belajar adapt dengan suasana yang baru masa itu. Bagaimana solat kalau keadaan dalam seperti itu, ya. Anak-anak mungkin ada sudah yang belajar kan di sekolah, belajar cara solat, duduk, ya. Kalau keadaan tidak stabil, kalau berdiri nanti boleh jatuh, ya. So cara solat, duduk dan sebagainya, ya. Begitu juga dengan keadaan di mana kita sedang dalam perjalanan musafir, so anak-anak kena belajar cara solat jamak, ya, menggabungkan 2 solat. So itu di antara yang berlaku sepanjang perjalanan. Dan sebagai saya sebutkan tadi, saya rasa saya ada 2 orang sahaja beragama Islam, dan memang ada cabaran dari segi makanan, jadi kena pilih makanan mana yang halal pada masa itu.
dia bukanlah darurat tetapi kena pilih makanan yang sesuai apabila kita berada di sana ya. So apabila landing di sana pula memang suasananya sangat berbeza, sangat cantik ya. Jadi sepanjang perjalanan kita sama dengan pandemik COVID-19 ni ya. Memang ada masa memang sangat kita rasa sangat tertekan, sangat pressure. Tapi selepas mengharunginya kita akan rasa sangat bahagia, sangat bergembira sebab dapat melalui dengan tenang, tidak ada masalah. So sepanjang pengalaman Uncle di sana hari itu, alhamdulillah tidak ada berlaku sebarang kejadian ya, kecuali adalah pinggan mangkuk yang pecah apabila kapal terlalu bergelora. Dan pada masa itu kalau anak-anak ingat juga 25 Disember masa itu 2005 berlaku suatu bencana di Asia Tenggara kan, berlaku tsunami Aceh ya, dan mengikut saintis yang ada di kapal pada masa itu dia boleh nampak gelombang itu memang ada juga trigger dekat kawasan di tempat kami lah, tapi tidak begitu memberi kesan yang negatif lah ya. So kami landing sana, sepanjang sampai sana akan nampak sangat cantik dia punya suasana ya. Suatu dunia yang baru yang menarik ya. Kita nampak iceberg, di sana tidak ada hidupan selain daripada hidupan yang boleh beradaptasi dengan suasana yang sangat sejuk ya. Di situ kita nampak ada penguin, ada seal, kadang-kadang kita nampak ada burung-burung yang di kawasan yang sejuk. Landing sampai di sana ya. Perjalanan sebanyak selama 15 hari lah. Lepas tu kita landing di sana dan memulakan kajian di sana ya. So apabila sampai di sana, apa lagi norma baru yang Uncle kena buat suasana di sana pada musim panas, pada masa itu pada musim panas dia sangat cuma 2 jam sahaja malam gelap ya, yang lain itu semuanya terang. Jadi Uncle kena adapt dengan suasana yang demikian baru lagi. Kita tidur tapi tidur tapi siang. Jadi kena tutup kita punya igloo tu tempat tinggal itu kena tutup, mata kena tutup ya. Kita cuma lihat terlena dalam beberapa jam, tiba-tiba muncul matahari di timur ya, di sebelah timur ya. Itu pun ada dia punya petunjuk lah, apabila angin bertiup dengan kuat masa kita boleh nampak cantik ya. Tapi sangat sejuk ya. Jadi kita adapt dengan norma baru lagi, macam mana nak solat di sana ya. Jadi semua dia kena kuatkan. So kita punya mind setting ini, kita punya pemikiran, apa tujuan kita datang ke sana? Kita nak menambahkan ilmu, nak gain knowledge di satu tempat yang sangat baru, yang jarang-jarang oleh orang sampai di sana ya. So Uncle antara saya rasa Malaysian yang sampai dah 1 atau 2, cuma hari itu kami berdua lah daripada Malaysia yang sampai menjejakkan kaki di stesen itulah, di stesen di Simak Oasis Antartika ya. Tadi ada bincang dengan cikguku, saya mungkin boleh share foto-foto bagi semangat sikit anak-anak ya. Jadi sepanjang perjalanan itu sampai di sana memang kita kena set kita punya minda, apa tujuan kita di sana supaya kita boleh achieve ya, kita boleh capai apa kita punya tujuan. Dan akhirnya selepas 15 hari perjalanan dengan laut bergelora, dengan cubisan-cubisan iceberg di sana, akhirnya kami dapat menjejakkan kaki di suatu tempat yang dipanggil Simak Oasis, satu stesen pendidikan ya. Sepanjang di sana pun banyak juga cabarannya ya. Sebab walaupun musim panas di Antartika, dia still sejuk juga. So apabila ada tiupan angin, wind chill factor, dia akan menyebabkan suhu sangat sejuk. Pada akhir bulan Disember, Januari, Februari, semakin lama semakin sejuk dan kita kena adapt dengan suasana yang baru, memang yang sangat mencabarlah ya. Tapi alhamdulillah semua Uncle dapat hadapi di sana dan berjaya sampai di sana. Alhamdulillah ya. Mungkin cikguku ada masa lagi kalau saya sharing beberapa foto untuk anak-anak tengok bagi dia semangat, ataupun kita tunggu fasa yang kedua.
Ya, boleh Prof. Kita Prof boleh tunjuk sekarang. Okey, minta Prof on kamera laptop ya, Okey. untuk kami sama-sama saksikan gambar. Okey, boleh. Ini kamera saya. Sharing. Dah boleh? Nah, so anak-anak boleh tengok di situ ya. Okey, nampak Prof. Nampak. So kita berada di Sabah di sini, perjalanan yang panjang, South Africa dan sini tempat Antartika itulah ya. Daripada Malaysia ke South Africa kita menggunakan flight lah. So turun ke bawah tu kita menggunakan kapal yang besar. Ini dia punya so Uncle pergi sana buat kajian berkaitan dengan geologi lah kawasan di sana ya. The geology of East Antarctica. Nah, ini kedudukan. So ini perjalanan pada masa itu ya. Ini adalah banyak sebenarnya. So kalau anak-anak berminat menjadi seorang saintis, salah satu bidang yang boleh diceburui adalah bidang ni lah. Kita boleh buat geologi, chemistry ataupun geophysics, banyak-banyak bidang IT semua. Banyak yang saintis yang datang ke sana. Ini adalah kawasan East Antarctica dan kita pergi dekat kawasan sinilah ya. So ini adalah ekspedisi, ini Uncle dengan kawan-kawan rakan penyelidik ya. So ini adalah baju yang khusus kita orang pakai apabila berada di sana. Dan yang ini boleh melawan sejuk lah. So kalau kita pakai dengan lotion so tidak ada masalah. Tak perlu yang ini. So ini adalah kapal dari Russia ya, Emerald Sea. Kalau kita tengok pada masa ini memang keadaan sangat bergelora ya. Sempat Uncle ambil gambar untuk tunjukkan ya. Kapal. So Uncle berada di dek sebelah atas. So ini adalah stesen kawalan daripada dalam kapal Emerald Sea. So ini fenomena ini yang kita ada kawan yang buat observation hidupan yang ada di sana ya. Ini kapal daripada helikopter, kita naik helikopter lah daripada kapal menuju ke stesen. Yang ini kalau tengok ais dekat bawah tu dia semakin lama semakin beku, dia menjadi ais ya. So boleh nampak daripada sini, di sini ada helikopter yang kecil tempat kita orang naik untuk pergi ke stesen. Ini iceberg yang kecil, semakin lama semakin hampir. Dan ini yang foto-foto yang Uncle ambil suasana petang ya. Nampak suasana petang yang cantik. Kita menghadapi ribut dan juga hujan salji sepanjang. Ini adalah contoh hujan salji yang berlaku pada masa itu ya. Suasana sangat mencabar dan menyebabkan kapal itu terhuyung hayang lah apabila ribut itu berlaku. Tapi selepas itu dia cantik, nampak kesan dan tinggalan salji yang lalu di kapal ya. So ini Uncle pada masa itu 15 tahun yang lalu di sana. Ini iceberg yang ada di sepanjang tu. So kapal dia cuma stop sampai di sini, dia tak boleh lalu. Tak boleh limpah sudah sampai sana disebabkan terlalu banyak iceberg. Di samping tu ada juga rakan yang buat observation dengan penguin yang ada yang menyambut ketibaan kami pada masa di sana ya. Ini adalah seal dan ini dia landing di sinilah. Di sini semua iceberg ya. Stop sampai di sini dan kita naik okey. Dia parking di sini dan seterusnya kita loading barang-barang. Ada piston bully di sini untuk loading barang-barang diangkat, terutama barang-barang makanan yang diperlukan oleh peserta ekspedisi ini ya. Kemudian
para penyelidik kita naik helikopter lah sampai di sana. Ini satu yang sangat besar. Kita boleh nampak dia punya saiz sangat besar. Ya. Ada juga kawan yang buat pergerakan di sana, ada pergerakan iceberg dan juga pencairan ais di sana. Ada yang buat kajian berkaitan dengan climate change. Nanti anak-anak mungkin boleh tengok apa itu climate change ya. So ini adalah stesen kami di Simaka Oasis. Kawasan di hadapan ini adalah air yang masin, yang di belakang tu air fresh, air yang fresh. So uncle banyak buat kajian, ambil sampel batu di sana untuk tengok dia punya geochemistry ya. Ini stesen boleh nampak pada masa awal sampai di musim panas, suasananya ada lagi ais yang air fresh water, air segar yang belum beku lah, so kita boleh gunakan. So apabila beku nanti diorang ada satu alat untuk mencairkan dan dia pump pergi ke stesen. Ini topografi ataupun bentuk muka bumi di sana. Ini stesen kami. Stesen ini adalah penyelidikan yang dipunyai oleh negara India yang kita sharing. Malaysia belum ada lagi stesen yang permanent di sana lah, so kita tumpang. Ini semua tempat tinggal. Okey, Prof, maaf saya mencelah. Okey. Okey, terus. Okey, Prof, saya bagi masa lagi 2 minit boleh? Kita boleh. Oh, tak apa, saya bagi lagi 2 minit untuk ya. Okey. Okey, so just sharing, saya kata kami tinggal di kawasan yang igloo ni, rumah-rumah yang kecil, yang saya kata extreme condition betul di sana, dan kita perlu cari masa lah bila mau tidur, kemudian bila nak solat dan sebagainya. So ini lepas blizzard, dan alhamdulillah akhirnya kami sampai di sana dan selamat pergi dan balik lah. So ini negara-negara yang ada warga negara yang ada di sana lah. Ada Malaysia, ada Rusia, ada Australia dan ada India. Okey, itu saja. Mungkin kita pergi yang fasa kedua nanti cikgu. Saya stop di sini dulu. Terima kasih banyak. So itu adalah sharing. Maksudnya anak-anak kena set minda lah. Apa tujuan kita duduk di maktab untuk mencapai cita-cita. So kita terus fokus dengan apa kita punya aim. Dan of course suasana pandemik ini suasana yang baru yang perlu kita hadapi. Dan anak-anak kena ikut apa yang telah pengurusan telah tetapkan. So follow apa yang mereka minta, ikut SOP ya. Dan jangan melawan undang-undang yang telah ditetapkan di maktab lah, yang itu. So fokuskan kepada study dan juga tujuan kenapa kita di sana. Semua pun bercita-cita kan untuk menjadi mungkin ada yang nak jadi saintis, jadi doktor, accountant dan sebagainya. Fokus kepada cita-cita itu. Terima kasih cikgu. Saya serahkan kepada cikguku untuk panel seterusnya. Okey, terima kasih kepada Prof Baba. Ya, itu dia. Sebab tu saya cakap pada awal tadi, malam ni kita bersama dengan dua orang yang sangat hebat, banyak pengalaman. Rasa bertuah kita pada malam ini sebab dapat bersama dengan Profesor Dr. Baba dan juga Puan Rosita sendiri pun. Jadi soalan ini akan dijawab juga oleh Puan Rosita, tapi sebelum tu kita bersiaran langsung dulu, bersiaran langsung di Dewan. Kita tengok anak-anak kita dengan jelas lagi, dan mungkin mereka boleh bagi kata-kata kepada ibu bapa. Okey, dipersilakan di Dewan. Okey, ini adalah anak-anak tingkatan 2 ya. Okey, anak-anak tingkatan 2 yang bersama dengan kita pada malam ni di Dewan Seri Izora ya, MRSM Tun Mustafa Tawau. Okey, mungkin ada yang nak bagi apa-apa ucapan kepada parent kamu. Banyak menonton kamu ni ramai ramai menonton kamu dan ramai juga mengirimkan salam kepada kamu.
Okey. Jadi inilah wajah-wajah anak-anak yang sedang bersama dengan kita pada malam ni. Okey, kita boleh dengar suara anak-anak juga? Cikgu Zainul? Okey, sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Zainul iaitu penyelaras PGG tingkatan 2. Cikgu Zainul ni selalulah yang berjumpa dengan anak-anak selalu, hampir tiap-tiap minggu perjumpaan, bagi teguran, bagi nasihat, bagi motivasi kepada dengan anak-anak, sentiasa bersama dengan anak-anak form 2. Saya rasa masa saya sekolah dulu pun tak ada cikgu yang macam ni, yang selalu ambil tahu pasal kita. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Zainul dan guru-guru yang berada di dalam MRSM Tun Mustafa Tawau dan juga pihak pengurusan okey, yang selalu mendekati anak-anak. Okey, ada yang nak bagi ucapan ke Cikgu Zainul? Cikgu Zainul boleh bagi sedikit ucapan? Okey. Alright, saya rasa itulah siaran langsung dari Dewan Seri Izora MRSM Tun Mustafa Tawau. Okey, saya rasa sampai sini sajalah nanti kita di akhir program nanti kita akan bersama sekali lagi. Okey, kalau ada yang nak bagi ucapan tu tulis dulu ya. Nanti masa akhir nanti kita akan bersiaran lagi. Okey, terima kasih kepada Cikgu Zainul. Kita teruskan dengan sesi kita. Okey, seterusnya saya ingin menjemput Puan Rosita untuk mengulas sedikit berkaitan dengan soalan mind setting tadi. Macam mana para pelajar boleh menetapkan mind setting untuk menghadapi cabaran dan dugaan pada kali ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cikguku. Okey, Cikguku, apa yang saya boleh kongsikan untuk anak-anak pelajar untuk setkan mind setting mereka dalam tempoh PKPB ini, memang kita rasa para pelajar ni menyimpan perasaan yang merasakan perkara ini adalah satu bahagiannya. Tapi ingatlah anak-anak bahawa setiap musibah yang turun ini pasti ada hikmahnya, ada sebab yang tersembunyi yang Allah turunkan. Kenapa wabak COVID ini melanda satu negara, terutamanya di negeri Sabah ini, pasti ada hikmahnya. Tetapi kita sebagai manusia perlu mengambil positif di sebalik musibah yang turun. Kenapa agaknya? Kita fikirkan positif. Mungkin dari sudut anak-anak sendiri, fikirkan kenapa. Mungkin satunya sikap positif yang harus kita tanam, kita perlu ambil peluang berada di MRSM tadi, seperti mana yang saya katakan tadi, ambil peluang pada masa ini untuk memperbaiki lagi prestasi kita, memperbaiki lagi corak pembelajaran kita. Okay, reflect balik keputusan peperiksaan yang baru berlangsung semester hari itu, kenapa markah kita rendah, kenapa orang lain boleh mendapat markah yang tinggi. Reflect balik daripada corak pembelajaran kita. Dan masa ini para pelajar boleh mengambil peluang untuk fokus belajar, meningkatkan yang ada, tanyakan kenapa tak faham, cuba untuk perbanyakkan latihan, buat nota-nota ringkas, okey, berfikir secara positif. Dan ibu bapa juga harus tanamkan sikap yang positif. Tak boleh kita nak menyalahkan pihak pengurusan, sebab pengurusan buat yang terbaik untuk anak kita. Kita yakin dan kita percaya bahawa pihak pengurusan mahukan anak kita cemerlang dari sudut akademik dan juga dari sudut yang buat sebagai ibu bapa
kita beri nasihat dan juga semangat kepada anak-anak tadi. Okey, berikan nasihat dan cuba elakkan bagi kata-kata yang negatif sebab anak-anak ini perlukan semangat daripada kita. Mereka berada di sana dalam tempoh lebih kurang 2 bulan, memang perasaan rindu tu menyelubungi mereka. Jadi untuk mengurangkan rasa rindu, kita menelpon mereka, berikan kata semangat, berikan kata-kata yang boleh menaikkan motivasi mereka. Kemudian kita redha dengan apa yang berlaku, berlapang dada dengan apa yang berlaku dan kita cuba berusaha melaksanakan semua aktiviti pembelajaran. Okey, jangan disebabkan oleh cabaran pandemik ini membuatkan kita rasa putus asa, tidak mahu belajar dengan bersungguh-sungguh sebab rasa nak balik, tak boleh. Gunakan peluang ini untuk perbaiki lagi kaedah pembelajaran kita. Seterusnya kita berdoa, sebagai anak kita banyakkan berdoa, doakan agar dipermudahkan untuk kita menerima ilmu, dipermudahkan kita untuk menjawab soalan, kemudian diberikan kesejahteraan, doakan untuk ibu bapa kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu juga kita sebagai ibu bapa doakan untuk anak-anak kita berjaya, doakan anak-anak kita selamat, dipermudahkan semua. Okay, dan akhir sekali setelah kita berusaha, kita berdoa, kita tawakal dan kita yakin apa usaha yang telah kita lakukan tadi dan kita yakin kita serahkan semuanya kepada Allah. Semoga Allah dapat tarik musibah ini dan membolehkan kita kehidupan kita kembali seperti biasa dan kita boleh berjumpa dengan ibu bapa kita. Okey, itu sahaja perkongsian daripada saya, Dr. Ku. Okey, terima kasih kepada Puan Rozita di atas pengulasan yang diberikan tadi, sangat jelas dan senang untuk anak-anak boleh aplikasikan di dalam kehidupan seharian. Ya, okey. Jadi okey, Prof adakah di dalam ni? Prof Doktor? Okey, alright, sudah. Jadi seterusnya sebab masa pun mencemburi kita, saya teruskan dulu dengan soalan yang terakhir lah, soalan yang terakhir yang akan dijawab oleh Prof, dan soalannya berbunyi, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh pelajar sendiri, ibu bapa, pihak pengurusan MRSM untuk mengimbangi keperluan emosi, kesejahteraan fizikal dan perkembangan akademik di musim pandemik ini. Okey, seperti mana yang kita tahu bahawa PKPB ataupun PKPDB di Tawau ni diteruskan sehingga 9 November nanti. Jadi apakah peranan ibu bapa, pelajar sendiri dan juga pihak pengurus untuk mengimbangi emosi pelajar, perkembangan akademik dan kesejahteraan fizikal. Okey, boleh doktor kita saya serahkan. Terima kasih Cikgu Koharudin, moderator kita malam ini. Okey. Kalau kita lihat statistik COVID-19 di Malaysia. So pada hari ini 24 Oktober kita telah mendapat kes yang melihat kes yang semakin lama semakin banyak ya. Setakat hari ini 25,742 keseluruhan, dan pada hari ini sahaja 1,228 kes baharu ya. Dan kalau kita lihat sahaja di Sabah ni yang paling terkesan lah, 889 kes pada hari ini sahaja ya. Kawasan saya di Kota Kinabalu 557 dan Tawau 80. Jadi kita nampak dia punya pattern ni daripada 3 angka kepada 4 angka ya. Seingat saya bulan lepas WHO telah mengiktiraf Malaysia sebagai salah satu negara yang mempunyai pengurusan yang terbaik dalam menangani pandemik COVID-19. Tapi ini masih juga bertambah kan ya. Jadi apa yang boleh saya katakan, semua
anak-anak, ya, ibu bapa, pengurusan kena bekerjasama. Kalau kerajaan sahaja, frontliner sahaja yang dibebankan dengan untuk menangani pandemik ini, kita tidak akan selesai. Kita tidak akan dapat membendung pandemik COVID-19 ini. Jadi semua ada peranan. Anak-anak ada peranan, ibu bapa ada peranan, manajemen, pengurusan di maktab pun ada peranan, termasuk juga yang ada di luar itu. Ya. Jadi peranan yang paling penting sekali yang biasa kita dengar adalah kita kena patuhi apa yang telah disarankan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Yang kebanyakan daripada kalau kita lihat di institusi pengajian tinggi, termasuk di UMS ataupun di maktab sendiri, di sekolah-sekolah, even di Tadika pun mereka kena follow semua itu. Ya, kalau kita bebankan kepada para doktor sahaja, Kementerian Kesihatan, seharusnya kita tidak dapat mengawal penularan pandemik COVID ini. Ya, kalau kita lihat kadar jangkitan, mungkin anak-anak dah tengok baca dalam mana-mana info apa dia kadar jangkitan ataupun R0 itu kan. Kalau dia 4 katakan, maksudnya satu orang itu dia boleh menjangkiti 4 orang lagi. Kalau R0 dia itu 1.5 ataupun 2. Jadi 1 tu dia boleh tersebar kepada 2 lagi, ya. Jadi harapan Kementerian Kesihatan adalah untuk menurunkan kadar jangkitan itu. Kadar jangkitan itu boleh diturunkan apabila kita follow SOP yang ditetapkan, ya. Kalau kita ingat dulu pada mula-mula apabila berlaku PKP 1, PKP 2, 3, R0 itu kadar jangkitan itu menurun sampai kepada R0.3. Maksudnya kalau ada satu orang sakit, dia dalam 3 orang sakit baru dia boleh sebarkan jangkitan itu kepada satu orang. Sebab kita follow prosedur operasi standard, SOP. Ya. Kalau kita follow yang itu, maksudnya kita boleh kurangkan kadar jangkitan itu. Ya. Jadi cuma lately lah kalau kita tengok pada Mei, Jun, Julai sampai kepada sekarang, dia punya graf itu semakin lama semakin naik dan kita risau dia akan semakin bertambah. Ya. Daripada 2.2 dulu bulan lepas turunkan kepada 1.5, tapi nampaknya sekarang dia semakin bertambah kadar jangkitan. Jadi apa yang perlu kita peranan anak-anak adalah kita bagus kita stay di maktab dan jangan minta ibu bapa untuk datang ambil. Ya, saya dah berbincang dengan Cikgu Sriana dengan Cikgu Ku. Maktab akan ada ujian akhir pada 1 Disember. Ada beberapa minggu lagi, kan? Jadi saya sebagai ibu bapa memang sangat bersetuju dengan cadangan sekolah untuk membenarkan para pelajar anak-anak itu stay di maktab, jangan balik dulu, ya. Dengan suasana yang semakin lama di sini, kalau kita tengok di seluruh negara dia sudah pergi 4 digit, banyak kemungkinan yang buruk mungkin berlaku sekiranya perjalanan daripada maktab ke sekolah, daripada maktab daripada sekolah ke rumah, ke airport dan sebagainya, ya. Jadi apa yang perlu kita follow adalah kita sebagai ibu bapa beri kepercayaan kepada pihak pengurusan di maktab bahawa mereka insya-Allah dapat menjaga anak-anak kita yang berada di sana. Saya dah berbincang dengan Cikgu Ku juga, ya. Mereka memang follow, maksudnya dari segi jadual pembelajaran, ya, ada 2 subjek diberikan dan ada guru yang datang untuk memantau dan mengajar mereka. Hari itu cuma saya kata yang mungkin ada setengah-setengah subjek itu kalau gurunya di luar, macam mana pelajar boleh berkomunikasi dengan guru-guru untuk bertanyakan soalan. Menurut Cikgu Warudin ada ketua subjek guru yang boleh memantau, ya. Jadi saya rasa kaedah pengajaran dalam norma baru ini maktab saya rasa boleh settle lah, follow penjarakan fizikal dan boleh face to face bersemuka, pengajaran secara bersemuka. Mungkin boleh
mungkin boleh ditambah baik lagi lah dari segi infrastruktur, ya, mungkin infrastruktur dari segi komputer dan sebagainya. Kalau mungkin anak-anak ingin menggunakan bagi mendapatkan bahan-bahan dan sebagainya lah, yang itu saya rasa pihak maktab aware tentang perkara ini, ya. Jadi satu lagi mungkin kestabilan emosi anak-anak kita lah, ya. Mungkin ada anak-anak yang biasa balik setiap 2 minggu sekali, dia agak tertekan sedikit, ya. Mungkin biasa apabila di rumah dia agak bebas, dia boleh berjalan keluar pergi shopping ke, makan bersama-sama dengan ibu bapa, mungkin mereka akan tertekan. Jadi mungkin salah satu pengisian pada malam ini adalah satu kaedah yang baik untuk boleh kata menstabilkan emosi kanak-kanak, ya. Di samping itu mungkin pihak maktab pun, seingat saya Cikgu Harudi pernah beritahu bahawa mereka memang memberikan ruang kepada anak-anak, ya, untuk stay di dom, mengulang kaji di sana. Selepas tu ada acara riadah dan sebagainya. So anak-anak kena follow yang itulah. Dia kena emosi dan fizikal kena kuat macam Angka sebut tadi, ya. Dia kena ada pergerakan. Bukan semestinya masa pandemik COVID ini duduk di dom sahaja, di bilik sahaja. Kena ada aktiviti, ada riadah, ya. So jadi kalau aktiviti riadah ada dibuat, so minda boleh sihat, ya. So dapat menangkap pelajaran dengan baiklah, ya, dengan lebih cepat lagi, ya, yang itu supaya dan program seperti ini memang sangat baik untuk bagi motivasi kepada pelajar yang mungkin merasa agak tertekan, ya. Kalau ikut cikguku pun hari Sabtu, hari Ahad mereka ada acara-acara bersama dengan rakan-rakan untuk memenuhi masa lapang mereka. Di samping itu mungkin Puan Rosita dah sebutkan tadi, kita berdoalah, masing-masing berdoa. Sebagai Islam kita berdoa, agama lain pun dia ada cara untuk berdoa masing-masing supaya kita dijauhkan, anak-anak di dalam ni jauhkan daripada pandemik COVID ni lah, ya. Di samping kita berdoa juga supaya pandemik COVID ini kita dapat kekang, ya. Kita boleh flatten the curve dan tidak ada lagi jangkitan, dan semua kawasan di Malaysia, ya, di Sabah ataupun seluruh dunia ini dapat menangani masalah COVID ini dalam masa yang terdekat, insya-Allah, ya. So itu saja mungkin yang boleh saya perkatakan untuk soalan yang cikgu berikan tadi. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Profesor Dr. Baba di atas perkongsian dan menjelaskan berkaitan dengan peranan sebagai seorang pelajar pada musim COVID dan peranan sebagai seorang ibu bapa, peranan sebagai pengurusan MRSM juga. Jadi saya rasa penjelasan yang sangat jelas dan terima kasih di atas sokongan Puan Rosita dan Profesor sendiri kerana menyokong penuhlah apa tindakan yang telah diputuskan oleh pihak maktab. Okey, jadi sekarang ni pun kita dah sampai ke penghujung majlis kita pada malam ini. Jadi bolehkah sekali lagi kita bersiaran langsung di Dewan untuk kita mendengar sedikit suara anak-anak di sana? Okey. Ibu bapa nak dengar suara ni, tadi tak dengar suara lagi. Gambar sahaja. Okey. Okey, kita dengar sedikit suara anak-anak. Minta unmute, ya, Cikgu Zainul. Unmute. Okey, dah dengar. Ya, silakan. Ini siapa ni? Bagi tahu nama, dari kelas mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada semua ibu bapa dan guru-guru pada malam ini. Saya Muhammad Syamizan bin Sayyid Azad, mewakili dari saya PSN Adoret. Ini bertemu ibu bapa
Kami baik-baik sahaja di sini. Dan dengan catatan rapi daripada cikgu saya Mandu yang cantik. Kepada semua ibu bapa yang menjauh di sana, jangan terlalu risau dengan kami. InsyaAllah jika COVID-19 ini sudah reda, kita akan berjumpa segera. Bye. Okey, itu saja di bersiaran langsung di Dewan Seri Izora. Terima kasih kepada, saya tak jelas muka tadi. Okey, terima kasih kepada pelajar tadi di atas ucapan. Okey. Seterusnya kita kembali ke siaran kita. Okey. Untuk mengakhiri majlis kita pada malam ini, saya minta Puan, okey sekejap saya tutup speaker. Alright. Okey, saya minta kepada Puan Rozita boleh membuat sedikit kesimpulan. Okey, dipersilakan. Okey, sebelum kita menutup program pada malam ini, di sini saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniahlah kepada pihak pengurusan MRSM TMT kerana ambil satu inisiatif menganjurkan program Bikisan Hati, yang mana saya nampak program ini merupakan satu platform yang boleh digunakan oleh ibu bapa untuk melihat sendiri anak-anak mereka dan juga memberikan tips-tips dan juga motivasi kepada para pelajar MRSM tingkatan 2 khususnya, di mana mereka sekarang ini berada di asrama dalam tempoh PKPB ini, dan saya percaya mereka mempunyai perasaan kerinduan kepada ibu bapa, dan juga kami sebenarnya memang rindu dengan anak-anak ini, tapi apakan daya kami akur dengan arahan daripada pihak pengurusan MRSM yang mahukan yang terbaik untuk anak-anak kami. Jadi anak-anak gunakan peluang ini meningkatkan kecemerlangan dalam akademik, dan terima kasih jugalah kepada pihak MRSM kerana memberi peluang kepada saya selaku bapa untuk menjadi panel dalam program ini. Dan saya ingin memetik kata-kata daripada Malcolm X, di mana pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi untuk itu anak-anak tingkatan 2 semua, bagi mempersiapkan diri kita menjelangnya peperiksaan dalam tempoh 5 minggu lagi, jadi gunakan peluang PKPB yang ada ini untuk mempersiapkan diri kita dengan alam peperiksaan yang bakal menjelang. Jadi pastikan diri kita ini dapat meningkatkan lagi prestasi kecemerlangan kita, sebab bagi saya untuk mengubah nasib keluarga hanyalah melalui pendidikan. Okay, ingatlah bagaimana keluarga kita di sana. Sekiranya kita rasa nak ubah kehidupan keluarga kita, kita perlu meningkatkan kecemerlangan kita dalam pendidikan. Untuk ibu bapa, saya sebagai ibu bapa kita perlu memainkan peranan kita. Kita yakin dan kita perlu percaya dengan peranan yang dimainkan oleh pihak pengurusan. Mereka mahukan yang terbaik. Kita yakin apa segala tindakan yang dibuat kerana mereka mahu melihat anak-anak kita berjaya. Doakan, kita sebagai ibu bapa doakan yang terbaik untuk anak-anak kita, dipermudahkan untuk menerima ilmu, mereka selamat di sana dan sejahteralah kesejahteraan mereka. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MRSM, khususnya kepada pihak pengurusan dan juga guru-guru kerana telah menjaga anak kami dengan selamat, cukup makan minum dan juga membimbing anak-anak kami ke arah yang turut datangnya daripada saya. Sekian, terima kasih. Untuk anak anda saya, Iman Zakwan, jangan lupa mama dengan papa di sini ya. Okey, itu saya. Okey, terima kasih Puan Rozita di atas kata-kata penutup tadi.
Okey, Prof, bolehkah kita tunggu sekejap sebab ada seorang lagi pelajar perempuan yang ingin memberi ucapan di Dewan Sri Izora. Okey, alright, kita bersiaran langsung di Dewan Sri Izora. Silakan. Mungkin ada masalah teknikal sikit. Saya tak dengar suara ya. Okey, tak apa, teruskan. Ya, okey, sudah dengar. Saya sudah dengar suara. Okey, teruskan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya Muhammad sedikit ini. Saya di sini mencatat yang kalau bersama yang nampak ini, saya mencatat ada di bersama saya. Ada Islam yang ada sama mereka ini semua saya siap. Kami makan dijaga. Kemudian Islam kami bagikan sini semua telah dijaga. Jadi minimal dapat bersama di rumah. Ada yang risau, ibu juga dia disosokkan semua sini. Siap-siap semua, alhamdulillah ada yang sakit. Jadi harapan kami sini yang Umi dan Ayah hati-hati. Ayah berdoa untuk Ayah hati-hati untuk bertugas keluar. Ayah jaga bapak-bapak semua. Ayah jaga Umi sama Ayah saya semua. Kakak sama saya semua sihat. InsyaAllah kami baik-baik di sini. Ya, jadi terima kasih. Ya, itu dia ucapan daripada anak tingkatan 2 ya. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa juga, anak tingkatan 2 ni anak yang sama umur dengan saya lah. Sama umur dekat sini maksudnya dia masuk MRSM tahun ni sama dengan saya. Saya pun masuk MRSM tahun 2018. Masa tu mereka pun masuk MRSM tahun 2018 ya, tingkatan 1. Jadi mereka sangat dekatlah dengan saya dan ada 2 kelas yang masa tu saya mengajar mereka lah kami kaunselor, kami mengajar kelas adab kepada anak-anak tingkatan 1. Okey, jadi anak tingkatan 2 tahun ni sangat dekatlah dengan saya. Okey. Jadi seterusnya kita dengar pula kesimpulan daripada panel kita yang seterusnya iaitu Profesor Dr. Baba Mustafa. Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi Cikgu Koharudin. So sebagai kesimpulan hasil daripada apa yang telah diperkatakan tadi, untuk anak-anak di MRSM beri tumpuan kepada pelajaran masing-masing, set dalam minda apa tujuan anak-anak berada di MRSM, tidak lain dan tidak bukan untuk menimba ilmu, untuk mengejar cita-cita masing-masing, ya. Dan kalau ada masalah, communicate dengan guru-guru, ya, bincang dengan guru-guru, dan saya yakin guru-guru di situ memang sangat sanggup memberi apa-apa nasihat dan juga bantuan, ya. Berkaitan dengan pandemik itu tadi, yang penting kita anak-anak kena membantu untuk mencegah lebih awal pandemik ini, ya. Kena jaga kebersihan, ya, jaga kesihatan. Anak-anak kena mengamalkan norma baharu, ya. Dia kena pakai pelitup muka, ya. Pembelajaran yang tidak seperti biasa, yang lebih kepada jarak fizikal, ya, dan kena gunakan hand sanitizer, ya. So anak-anak kena patuhi semua prosedur operasi standard yang diberikan, ya. Begitu juga kalau ada masalah demam,
batuk dan sebagainya, terus bagi tahu cikgu, kita kena pantau kesihatan, ya, insya-Allah semuanya dijauhkanlah daripada penyakit, ya. Jadi saya harap semuanya dapat fokus dengan pelajaran, khususnya untuk menghadapi peperiksaan akhir dalam 4-5 minggu lagi, ya. Stay fokus, duduk di sekolah, jangan minta ibu bapa untuk bawa balik ke rumah, ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak pengurusan MRSM, Tun Mustafa Tawau atas jemputan untuk sharing sedikit pengalaman saya. Diharapkan apa yang dikongsi tadi itu mendapat manfaatlah kepada anak-anak kita semua, ya. Tahniahlah kepada pihak MRSM juga yang telah ada menyediakan ruang ini untuk ibu bapa untuk melihat anak secara maya, ya, dalam suasana yang saya rasa ini memang sangat baiklah untuk perkongsian ilmu. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu Kus. Saya hand over kepada Cikgu Kus. Okey, terima kasih kepada Profesor Dr. Baba di atas ucapan penutup sebentar tadi. Jadi sebelum saya berakhir, saya ingin mengucapkan sekali lagi ribuan dan jutaan terima kasih kepada ahli panel kita yang sangat hebat, jemputan khas, iaitu panel yang pertama Profesor Dr. Baba dan yang kedua adalah Puan Rosita. Ya, Puan Rosita. Jadi saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penonton, ibu bapa, khususnya ibu bapa tingkatan 2 di luar sana yang sudi bersama dengan program kita 1 jam lebih ini, saya rasa. Dan saya harap ibu bapa melalui program ini, ibu bapa hilanglah sedikit kerisauan dan mengubahlah rindu kepada mereka kepada anak-anak, sebab malam ni kita boleh melihat wajah-wajah anak-anak kita di live ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada pihak pengurusan. Saya nampak di dalam dewan ada Miss D dan Ustaz Zakaria, ya. Okey, Miss D adalah Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik, Ustaz Zakaria Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar, yang sebenarnya ini merupakan hari keempat kita bersiaran langsung dan mereka setiap malam bersama dengan anak-anak dan bersama dengan kita. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Muafakat kerana menyokong penuh program-program yang telah ditetapkan oleh pihak maktab. Dan terima kasih juga kepada anak-anak anak-anak tingkatan 2 MRSM Tun Mustafa Tawau. Macam cikgu cakap tadi, tak lama dah kamu nak final exam. 5 minggu saja lagi, ya. 5 minggu saja lagi. Cikgu harap kamu bersabar dan mungkin lepas ni kamu boleh cuti panjang, ya, bersama dengan keluarga. Jadi 5 minggu ni tak lama, sekejap saja. Pejam celik dah final exam. Jadi gunakan masa 5 minggu ni untuk mengulang kaji pelajaran, meningkatkan kecemerlangan akademik seperti yang diharapkan oleh Puan Rosita dan ibu bapa di luar sana lah. Okey, jadi saya sudahi program kita pada malam ini dengan satu ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat 286 yang bermaksud Allah tidak akan memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Okey, maksudnya kamu ni hebat, kamu ni kuat, sebab tu kamu diberi ujian yang macam ni. Jadi ingatlah, Allah tak akan menguji kamu jika kamu tak mampu untuk menerima ujian tersebut. Okey. Jadi dengan itu berakhirlah sudah majlis kita pada malam ini dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.